cuba buat unit conversion. Kita pakai kita tengok inci ni lah. 1 inci sama dengan 2.54 cm okay. Soalan dia suruh tukar 10 cm kepada inci. Okay. So Cik, saya nak nampak lah. ada yang tak nampak ke? Cik dah tulis ke cik? Saya dah tulis. Nampak. Nampak. Kena kecil je. Kena zoom out. Cuba zoom out. Dah zoom out. Tak nampak lagi ke? Nampak dah. So salah. Okey. Tak apa. So daripada 10 cm kepada inci. Jadi kita kena ada dia punya pertukaran unit punya nombor ni lah, nilai ni kan. 1 inci sama dengan 2.54. So benda ni dibagilah biasanya. 1 inci sama dengan 2.54 cm. Okey. So kenapa Nakyu ada masalah ke? Gana nak buat kecil ni, ya Allah. Macam zoom gambar tu. Tak pun ada zoom out, zoom in kot. Dekat mana-mana. Saya pakai mouse. Awak pakai handphone saya tak pasti lah. Okay. Sekejap saya pergi ambil kemas sekejap. Tak apa. Macam tu lah bila belajar kan. Online biasalah. Apa. So kalau nanti sebab saya dah record benda ni, jadi awak akan nampak view saya lah. Lebih mudah lah nanti. Sebab tu saya pakai record cara lain. Kalau saya record pakai Microsoft Teams, yang whiteboard ni dia tak record. Ok, so sebenarnya pertukaran unit yang utama adalah kita nak mansuhkan unit, nak matikan unit. Itu yang penting lah. Kita nak matikan unit. Untuk matikan unit, kita kena tahu unit tu pergi mana. Okay. So saya boleh je buat cara lama. Okay. Saya boleh je buat cara yang saya nak tunjukkan. Saya tak ada masalah. Awak nak pakai cara lama dan pakai, awak nak buat cara awak sendiri dan terpulang lah. Okay. Kalau ikutkan kat sini, apakah cara lama, cara biasa yang awak guna untuk convert cm kepada inci? Kita nak jawapan ni dalam inci kan. Kita nak dalam ni. 1 inci 2.54 cm. 10 cm sama dengan berapa inci? Okay. So cerita dia, kalau ikutkan asas dia, okay, 2.54 cm, okay, darab dengan darab dengan 1 inci bahagi 2.54 pula dah. 10 cm yang kita nak tukar tu, kita nak tukar jadi 2.54 cm. Nak tukar jadi inci. So ke mana unit yang dimansuhkan adalah cm ke atas, cm ke bawah. So mati. So yang tinggal adalah inci. So 10 kali 1 bahagi 2.54 lah. 10 bahagi 2.54 ni adalah jawapan dia lah. Awak kira sendirilah dengan kalkulator Okay, so berapa tu? Inci lah. Tu jawapan dia kan. Jawapan cara lama lah. Cara saya pun belajar cara macam ni dulu. Tapi saya terjumpa pensyarah ataupun cikgu saya dulu. Dia ajar cara yang mudah untuk nampak. Yang ini mudah sebab kita hanya tukar satu unit kepada unit yang lain. Benda yang saya ajar ni, dia akan memudahkan pertukaran unit yang beberapa kat dalam satu. So nanti kita tengok. So cara saya adalah saya buat macam ni. 10 cm. Saya buat macam ni. Saya tak tahulah ada pensyarah lain ataupun student-student yang lain yang dah pernah tengok cara ni lah. Saya tak pasti.
So 10 cm. So dia punya pertukaran unit adalah kita nak matikan cm, nak jadikan dia inci. So cm kena duduk bawah lah. So 1 cm 2.54. Sorry, terbalik. Terbalik. Minta maaf. So yang ni 2.54, yang ni 1 inci. Okay. So cara lebih kurang sama. Ke kanan darab, ke bawah bahagi. So ni ke sini darab, ni ke bawah bahagi. So cm boleh masuk, inci boleh tinggal. So jawapan dia sama je, 10 bagi 2.54. Tetap sama jawapan dia. Okey. Tapi nak maklum kat awak ni, mungkin awak nampak cara dia susah lah. Macam cara saya ni lah. Cara saya ni mungkin nampak macam susah. Okay. So saya bagi contoh lagi. Okay, saya bagi contoh lagi. Boleh nampak tulisan saya ni? Boleh cik, cuma slow sikit lah. Okay, tak apa. Nanti awak tengok video saya tu lah. Okay. So next saya akan cuba buat beberapa multiple punya unit lah. Okay. So saya tukarkan 10 saya nak bagi apa kg per second kepada saya nak pound per hour. 1 jam. So saya kena tengok dulu pound ada tak kat sini. Ni 1 pound sama dengan 0.4536. So cara saya kalau ikutkan cara yang lama adalah awak kena buat macam ni lah. 10 kg per second kali dengan apa tadi, saya dah lupa dah unit. 1 pound 0.4536. 1 pound sama dengan berapa tadi? 0.4536 kg kali dengan saat ke minit. 60 saat 1 minit 60 minit 1 jam. Kenapa jadi macam ni? Sebab kita nak buat, kan saya cakap tadi, unit conversion dia utama dia adalah ke mana unit tu mati. Itu yang kita nak tu. So kg atas kg bawah potong, second bawah second atas potong, minit bawah minit atas potong. So yang tinggal apa? LB. Atas semua dah mati dah, bawah tinggal kan hour. So unit dalam dia adalah 10 kali dengan padam jap. Okay. So jawapan dia 10 bahagi dengan 0.4536 kali dengan 60 kali dengan 60. Okay. Lepas tu, itulah jawapan dia. Awak dapatkanlah calculation dia. So itulah jawapan dia ni, LB per hour. So awak kira lah 10 kali 60 kali 60 bagi dengan ni, dapat jawapan dia. Okay. So panjang Tengok cara saya, tengok cara yang saya ajar. Okay. Ini case dia sebab unit dia banyak. 10 kg second. So
Okey, awak letak je 1 LB 0.4536 kg 60 second 1 minit 60 minit 1 jam. Terus dalam satu awak dah boleh masukkan sini, dah masuk sini, yang ni boleh masuk atas ni, yang ni boleh masuk sini. So awak dah dapat apa? 10 kali 1 bahagi 0.4536 kali dengan 60 bahagi 1 kali dengan 60 bahagi 1. Dah sama je dengan atas ni pun. Sama je. Tapi kita boleh tahu ke mana unit dia pergi. Kalau macam ni, biasa orang tak buat macam saya ni. Tak ada nak tulis 10 kg per second ni. Biasa tak ada orang buat. Dia just tulis nombor je biasanya. Okay, saya tahu sangat lah korang. Saya pun student dulu. Tahu-tahu tulis 10 kali 60 kali 60 bahagi 0.4536. Tahu-tahu dapat tu je. Kan, dalam pengiraan awak. Saya tahu dah. Itu biasalah. Itu biasa. Okay. So, bila buat cara saya boleh nampak dalam satu jalan kira sahaja. Kan, dalam satu jalan kira je. Tak perlu panjang-panjang, banyak-banyak kali nak tulis unit, terus dapat jawapan. Okay. Contoh lagi, saya boleh bagi lagi. Saya buat dalam bentuk unit volume pula. 10 meter. Kenapa nak Q? Cakap je nak Q. Saya okay. 10 meter cube. Kenapalah meter cube aku dia cantik sangat. Inas. Ya, ya. Saya nak minta izin keluar kelas. Kenapa ya? Saya nak pergi ambil komputer saya pergi baiki pagi tadi. Oh, okey, boleh. Okay, nanti tengok video saya. Okey. Terima kasih Cik Nas. Okey, 10 meter cube ni pula macam mana kita nak jadikan kepada cm cube contoh kan. So boleh nampak lah pelik sikit lah. Okey, so kalau kata tak nampak, kalau kata awak buat cara yang bawah ni, saya takut ada kesilapan pada kiraan awak. Okey, so untuk buat ni kita kena ada satu unit ni kan, 100 cm 1 meter kan. Okey, so kalau saya buat macam ni 10 meter cube kepada cm cube kan. So saya nak jawapan saya dalam cm cube lah ni. Jadi cara dia adalah 1 meter 100 cm, ulang lagi 3 kali ataupun just letak 3, yang ni kena letak 3, yang ni kena letak 3, kuasa 3 semua. Dah terus dapat jawapan. Okey, saya tunjuk cara panjang lah, cara panjang. Kalau takut student terlepas, sebab biasa kalau buat kiraan yang pakai cara tambah darab bahagi ni, orang akan lupa kuasa 3 ni sebenarnya kena 3 kali. Okey, lagi satu. So masukkan jadi 2. Okey, masukkan jadi 1, masukkan terus, tinggal cm kali cm kali cm dapat cm cube. 10 kali 100 kali 100 kali 100, kalilah sini. Okay, dapatlah jawapan dia. Asas dia 10 kali 100 bahagi 1 kali 100 bahagi 1 kali 100 bahagi 1. Tu proses asal dia lah. Okay, proses asal dia. Tapi bila saya dah buat cara macam ni, dah boleh nampak dah. Okay, mudah. Tak tahulah bagi awak mudah ke? Saya tak tahu pandangan awak lah. Mudah ke? Ke payah juga? Nak payah juga.
Kalau macam yang siapa yang siapa yang start tu nanti tengok video saya lah. Cuba faham. Nanti saya dapatkan feedback awak balik pada minggu depan. Sebab dia tak boleh apply kat semua. Okey. Ha, dia tak boleh apply kat semua. Dia hanya boleh apply yang macam ni. 1 inci sama dengan direct dia. Direct pertukaran. Dia tak boleh guna untuk temperature. Contoh 273 pun. Dia ada formula kan. Yang guna formula dia tak boleh pakai cara tu. Okey, dia tak boleh pakai cara tu. Boleh nak pakai, cuma baik pakai cara lama lah. Okay. So itulah cara untuk unit conversion. Cara saya terima awak pakai cara saya ni. Saya terima awak pakai cara biasa, tak ada masalah. Dan juga saya terima kalau awak ada cara awak sendiri. Yang penting saya boleh faham. Sebab jalan kira dia tu, yang penting markah dekat jalan kira. Student dia biasa dia tak aim jawapan. Dia aim jalan kira. Nak bagi tahulah kat awak, kalau kata soalan tu tak bagi kalau soalan tu tak bagi ni 1 inci sama dengan 254 cm ni. Kalau soalan tu tak bagi tapi awak tulis, situ awak dapat markah. Sebab dia salah satu jalan kira. Saya bukan nak fokuskan pada jawapan, tapi jawapan tu penting tak? Jalan kira tu yang dapat banyak markah. Okay. Sebab tu kalau awak buat yang sini, macam mana? Buka mic Okay, tak apa. So macam itulah cara dia. Okay, saya tutup lah. Ya? Kenapa yang 10M tu 1 cm tak? Macam mana? Yang soalan 1 cm datang dari 1 cm datang dari 100 cm 100 cm. datang dari mana? Mana ni? Yang ketiga 1 cm tu. 3 kali 1 cm tu. Okey. Tak, soalan dia contoh, dia nak 10 meter cube. Dia beri soalan dia tu, dia bagi 10 m cube M3, nak tukar daripada 10 M3 kepada CM3. Faham? Tu contoh soalan, dia tak ada kaitan dengan sebelah-sebelah ni Ini contoh soalan lain lah. So, kenapa 3 kali? Sebab kuasa dia ada 3. So 3 kali lah kena darab. Sama je juga kalau saya buat, kalau yang 2 belakang ni tak ada, tapi saya kuasakan 3 kat sini, sama je. Tak boleh buatlah 100 kuasa 3 dengan 100 kali 100 kali 100. Sama je jawapan dia. Boleh faham ke? Boleh faham ke? Okay, so saya nak share screen dah lah. Okay, kita habis dah chapter minggu lepas. Okay, minggu lepas punya chapter. So, ada apa-apa soalan sebelum saya teruskan kepada chapter 2, unit 2 ni? Ada apa-apa soalan lagi? Boleh faham ke yang tadi tu? Boleh Nanti ada masa insya-Allah. Saya bukan apa, saya nak buat soalan tutorial lah kan, supaya awak boleh buat. Bila awak buat, baru saya tahu kat mana awak faham, kat mana yang awak tak faham. Tak apa, nanti kita akan buatkan satu sesi lah untuk kita buat tutorial tu, InsyaAllah. At least kalau ikutkan, saya tak pasti awak punya test 1 tu bila. Okay. Tapi insyaAllah sebelum test tu berlangsung, kita akan buat lah, cuba buat kita cuba buat tutorial untuk cover benda, bahagian-bahagian calculation ni lah terutamanya. Bahagian-bahagian teori mudah je, nak tak nak awak kena faham, dan ada yang sertanya awak kena hafal lah. Okay. Contoh macam itulah SI unit kan, saat, untuk masa kan, untuk panjang kena pakai unit apa, tu teori part lah.
tu ada yang memang kena hafal lah, senang cerita kena hafal lah. Okay. Sebab benda yang basic dan asas. Okay, so kita nak teruskan kepada unit 2. Okay, method, description and theory. So betul lah. Kalau ada soalan boleh terus tanya je. Jangan WhatsApp ataupun mesej kat sini, saya takut tak perasan. Ada soalan ke? Takut tak perasan lah. So, tolong mesej saya, mesej dah, tolong bercakap lah, bersuara situ. Okay. So unit 2 dalam description of method, chapter 2 ni kita akan belajar description of method. Kita tengok atomic structure. So kita cuba cover 2 ni dulu. Mass and moles, periodic table, nak menamakan compound tu kita cuba cover minggu depan punya kelas. Okay. So apa itu method? Method bahasa Melayu apa Method tu bukan jirim ke? Kan? Jirim ke jisim? Jirim. Okay, saya bahasa Melayu minta maaf lah. Okay, method, apa itu method? Method ni dia everything, anything yang ada ruang dan mempunyai berat. Okay? Ruang dan juga berat, itu kita panggil dia sebagai method. Okay. Term baru sejak akhir-akhir tahun 2000, sebenarnya dah lama pun. Ada satu lagi term baru, antimatter. Dia ada dua. Satu matter yang kita belajar lah, antimatter kita tak belajar lah, sebab benda tu baru juga lagi. Bagi saya pun baru jugalah, saintis dah kaji lama. Okay. So matter adalah apa-apa yang mempunyai berat dan juga memenuhi ruang. Antimatter di sebalik tu. So boleh fikirlah apa itu antimatter. Saya nak explain lebih tak boleh juga. Okay, sekarang panjang pula kelas kita. Okay, matter, apa-apa yang awak nampak depan mata sekarang, itu adalah matter. Contoh, cahaya pun sendiri adalah matter. Wave, stone, sun, paper, current, malah current sekali pun adalah matter. Okay. So benda tu memenuhi ruang dan ada berat. Jadi kita keraskan dia sebagai matter. So hopefully faham lah dia punya definition lah. Okay. Dan dia boleh dikelaskan kepada dua. Physical, maknanya bentuk fizikal dia. Gas, solid, liquid. Ada satu lagi phase, plasma, kita tak cover dalam kita punya ni. Chemical pula ada 3 kelas, iaitu elemen, compound, mixture. So siapa yang dah belajar chemistry, dia tahulah term-term ni. Okay, minta maaf, saya just terangkan benda ni balik. Kalau siapa yang dah belajar tu kan, minta maaf sebab awak ambil subjek yang lebih kurang sama je balik. Sebab ada ramai yang tak belajar pun lagi. Okay, awak semua bukan dalam satu bidang yang sama datangnya kan. Okay. So kita pergi kepada fizikal dulu. Solid, apa tu solid? Pepejal ni sesuatu bahan yang mempunyai bentuk dan juga isi padu dia. Okey. Yang mempunyai bentuk dan isi padu yang tetap. Okey. Yang dah dia ada isi padu dan bentuk yang tetap. Okey. Dia lebih cenderung untuk mengekalkan bentuk dia. Okey. Kalau ada daya daripada luar dikenakan terhadap bahan tu lah. Contoh, awak pergi tumbuk dinding lah. Yang jadi liquid tak apa, tangan awak lah. Tak adalah kan. Okey, awak tumbuk dinding, dia tak jadi apa kan. Dapat sakit ada. Okey, so dia lebih cenderung untuk kekalkan bentuk. Cuba ambil tukul, ketuk dinding. Jangan pergi cuba pula lah. Okay, memang pecah lah kan, boleh pecah lah. Tapi pecah dia tu pun dalam bentuk solid yang ada bentuk yang tetap dan juga isi padu dia yang tersendiri. So masih lagi dalam bentuk solid.
Tak adanya kita ketuk dinding jadi liquid, tak ada. Kan? So itulah contoh-contoh elemen yang boleh jadi solid pada suhu bilik lah kita panggil proper condition tu, dia rujuk pada suhu bilik lah tu. Okay. Magnesium, ferrum tu besi lah, iron kan. Copper faham je lah, awak buka wire tali wire charger awak, dalam tu awak boleh nampak copper lah kan. Tak ada lagi buka charger buka wire dalam charger dapat emas kan, walaupun emas tu konduktor yang terbaik untuk elektrik kan. Siapa nak jual wire kabel handphone dalam bentuk emas. Natrium pun dalam bentuk solid. Sulfur, sulfur dia agak busuk sikit bau dia. So tu semua dalam bentuk solid lah. Banyak lagi bahan lain dalam bentuk solid pada suhu bilik. Okay. Dan ada juga bahan yang tak boleh duduk dalam bentuk solid pada suhu bilik. Okay. Kita pergi kepada liquid. Isi padu dia tetap, tapi bentuk dia tidak. Dia mengikut bekas. Tu maksud liquid. Okay. Isi padu dia ada, tetap sama. Awak pergi ambil cawan 50 mililiter. Awak masuk dalam bekas lagi besar, pun masih lagi 50 mil air tu. Sama. Okay. Volume yang sama, tapi bentuk dia tak tetap. Unless kita pergi bekukan dia. Dia dah tak jadi liquid kalau bekukan, dia jadi solid lah. Follow the container shape. Yalah, betul lah saya cakap tadi kan, dia ikut bekas. Many element can present in liquid phase. Okay. Contoh, saya tak rasa contoh dia ni 3 yang pertama tu, contoh tu kurang tepat lah. Pada suhu bilik, nitrogen, oksigen, hidrogen dia bukan dalam bentuk liquid lah, tapi pada tekanan dan suhu yang tertentu, nitrogen, oksigen dan hidrogen disimpan dalam bentuk liquid phase. Contoh macam tank oksigen. Sekarang COVID kan, kalau siapa duduk dekat dengan hospital, dia nampak lah hari-hari lori hantar oksigen tu. Sian dia orang. Okay. So dia simpan dalam tank. Contoh lain saya boleh bagi tong gas lah, masak kat rumah. Dia bila kita buka api, dia tak nampak keluar cecair, dia keluar gas. Tapi bila kita goncang tong tu, dia macam berair kat dalam. So under high pressure and temperature yang sesuai, dia akan berubah fasa dia, bukan dalam bentuk gas tapi bentuk liquid. Dan kalau lebih tinggi lagi kita beri tekanan dia, dia boleh jadi dalam bentuk solid. Bromine, setahu saya memang bromine dalam bentuk liquid. Mercury confirm dalam bentuk liquid pada suhu bilik. Okay. Bromine apa? Gas bromine, kalau dia tersebut nama dia gas, bromine gas, yes. Macam nitrogen, orang tak sebut nitrogen gas, orang sebut nitrogen. Nitrogen kalau ikutkan, memang asas dia tak ada dalam liquid. Dia pada suhu bilik ni, saya maksudkan dia adalah dalam suhu bilik. Okay, bukan pada suhu ataupun tekanan yang tinggi yang dia simpan dalam tong tu, tak. Pada suhu bilik kita, pada waktu sekarang awak sedut sekarang ni, awak tarik nafas, awak ada rasa ke oksigen tu dalam liquid tak kan? Awak ada rasa nitrogen dalam liquid tak? Okay, yang awak sedut sekarang adalah mostly adalah nitrogen. 78% yang awak masuk dalam hidung awak sekarang tengah bernafas, 78% adalah nitrogen. Cik Nas, saya belajar oksigen lah. Memang pun oksigen 20 lebih 20 lebih, 21 tak silap saya, 21% oksigen. Sikit je Cik Nas. Orang kata kita hirup nafas tu oksigen. Ya, kalau oksigen tu lebih daripada 21%, awak pengsan je. Tak percaya, awak tarik nafas panjang-panjang, awak lepas, awak tarik nafas panjang-panjang, awak lepas, awak tarik nafas panjang-panjang, awak lepas. Pening tak? Sebab terlebih oksigen.
Ha, serius. Kita boleh berada dalam keadaan yang macam tu. Okay. Kita tak boleh overdose. Oksigen pun bahaya sebenarnya. Okay. Nitrogen, kenapa 78%? Tinggi ke 78% nitrogen dalam udara kan? Dalam udara ada 78% nitrogen, 21% oksigen dan bahan-bahan lain lah. Yang selebihnya ada karbon dioksida lah, karbon monoksida lah, macam-macam lagi lah. Okay. So yang kita sedut sebenarnya kan, kalau orang kata saya sedut oksigen ya, tapi 21% je. Yang paling banyak dalam udara adalah nitrogen. Okay, 78%. Tapi apa yang masuk 78%, 78% tu juga yang keluar balik. Sebab nitrogen tak diguna dalam badan. Contoh oksigen 21% masuk, mungkin 18 ke berapa persen lah, saya pun tak pasti. Bila dah lepaskan balik, kita hembuskan nafas, dia berkurang. Sebab oksigen diperlukan. Oksigen yang diserap ke dalam badan kita. Hidrogen, jangan buat pasal lagi sedut. Okay. Bromin ni dia satu bahan kimia di bawah grup 17. Okay. Dia boleh menyebabkan bahaya. Bromin ni dia adik-beradik dengan iodin. Tahu kan iodin? Kalau dia banyak digunakan untuk menghapuskan bakteria lah, senang cerita. Contoh saya boleh bagi adalah iodin. Kalau luka awak sapu awak sapu minyak kuning tu kan, yang kalau accident ke apa kan, disapu minyak kuning tu kan, dalam tu adalah content of iodine, kita panggil iodine kan. So dia satu group lah, bromin dengan iodine tu. Okay. Tapi dia bukanlah purely iodine, bahaya pula nanti. Okay. Sebab apa dia sapu? Sebab dia ada tindak balas untuk menghalang bakteria daripada menyebabkan kerosakan lebih teruk pada sel-sel badan kat situ. Tempat kita luka maknanya kita terdedah dengan bakteria. Okey, 24 jam kita setiap masa, kalau pada saat ni, saya cakap pada saat ni awak sedang melawan, badan awak tengah lawan bakteria. Bukan khas COVID, tidak. Awak sedang melawan. Masalahnya sekarang ni awak tengah lawan, tapi awak tak tahu apa pun badan awak buat apa kan. Badan kita memang, sebab apa? Sebab tu kita kena jaga imun badan. Imun badan kita sentiasa bergerak. Kalau tak percaya, awak boleh pergi ambil darah, awak cek sel darah putih. Sentiasa ada. Sel darah putih akan tinggi kalau bakteria masuk dalam badan. Sebab dia yang kena lawan. So sel darah putih tu sentiasa buat rondaan kat badan kita ni. Okay. Tak percaya, mana lagi yang boleh tengok? Entahlah, saya pun tak reti sangat nak bagi contoh biologi ni, sebab asal saya chemistry. Okay. Mercury saya rasa awak semua tahulah, dalam termometer yang warna silver tu kan, naik turun kan. Kalau kita tengok, kalau kita nak ukur suhu tu kan, kalau dekat kedai mungkin susah nak jumpa mercury punya termometer, sebab mercury ni bahan yang agak bahaya lah bagi sesetengah orang. Tapi bagi saya mercury ni tidaklah terlampau bahaya, cuma jangan sampai dia terserap dalam badan, tu je. Sebab mercury ni dia dipanggil sebagai logam berat. Sebab tu kalau ada berlaku tumpahan mercury di makmal sekolah dulu kan, akan datanglah bomba dengan pakaian suit dia apa semua kan. Dia takut mercury ni dia punya takat didih dia tu rendah. Sebab tu dia boleh digunakan dalam termometer. Okey, takat didih dia tu rendah dan dia boleh meruap. Bila meruap, maknanya dia jadi vapor, dia jadi gas. Kita boleh sedut. Bila kita sedut, faham je lah, mercury pula kita sedut. Okay, jangan bezakan mercury yang dah dicampur dengan bahan lain. Kalau mercury yang dicampurkan, contoh, lagi-lagi perempuan lah, mercury ni ada dalam bahan-bahan yalah, makeup. So ada, tapi
Saya sapu mercury kat muka tu, tidak lah kan. Bukan mercury pure. Bila mercury ni dia dah bercampur dengan bahan lain, dia akan jadi stabil. Okay? Bila dalam keadaan stabil, dia akan jadi keadaan yang tidak berbahaya pada badan. So tak apa. Jangan dicampur dengan bahan lain, dia jadi lebih berbahaya, tu bahaya. Okay? So seterusnya kita pergi kat gas. Kalau ada soalan tu terus tanya ya. Okay? Kita pergi kat gas. Gas ni bentuk tak tetap, volume pun tak tetap. Tu beza tiga-tiga ni. Solid, volume tetap, bentuk tetap. Liquid, volume tetap tapi bentuk tidak. Gas, dua-dua tak tetap. Okay? Contoh, awak tiup belon. Awak tiup belon. Okay? Awak tiup belon, then awak ikat. Awak tiup belon, awak ukur saiz. Saiz lilit lah, senang cerita saiz lilit je cukup lah. Okay. Awak masukkan belon tu dalam peti ais. Memang belon tu akan kecut. Memang gas dalam belon tu akan menyebabkan volume dia tu rendah. Kita tiup besar ni, sekian-sekian besar, contohlah tadi saya bagi 10 cm. Okey, 10 cm ukur lilit dia. Masuk dalam peti, buat keluarlah dalam 3-4 jam. Awak ukur balik, asal kecil belon ni. Cuba biar lama-lama belon tu dekat luar. Lama-lama dia membesar dengan jayanya lah. Okay. Dia akan besar sebab volume daripada gas ni, gas dia sangat-sangat sensitif terhadap volume serta suhu. Dia sangat-sangat sensitif. Okay. So contoh yang boleh saya bagi, tengok nitrogen. Kan tadi saya cakap nitrogen, oksigen pun gas, fluorine pun dalam bentuk gas. Fluorine ni pun adik-beradik dengan bromin tadi. Okay. Ni dalam ambient. Ambient maknanya suhu bilik lah. Okay. Ya. Fluorine tu pun adik-beradik dengan bromin. Nanti kita tengok, kita akan belajar dalam periodic table. Saya nak bagi contoh, dia adalah satu bahan yang kita boleh jumpa dekat dalam dunia kita lah, kat dalam bumi kan. Bahan tu digunakan untuk apa tu yang penting. Tapi fluorine ni adalah contoh saya bagi air. Saya nak cakap ini adalah air. Konten air adalah H2O. So kalau saya cakap H2O, semua orang tahu air. Tapi kalau saya cakap fluorine, semua orang tak tahu. Jadi saya nak bagi contoh apa fluorine ni. Fluorine tu dia macam kejadian dia air lah. Air. Kalau saya cakap, kalau kata buanglah nama air kat dalam kepala kita, air tu tak pernah wujud. Yang wujud H2O, contoh. Okay, ini adalah H2O. Kalau ada orang tanya saya, Cik Nah, H2O tu apa? Payah agak saya nak jawab macam tu. Kan? So saya nak terangkan macam mana pun saya tak tahu. Cuma contoh nitrogen, dia satu bentuk gas. Gas yang ada dia punya elektron dia apa semua kan. Dia ada ciri-ciri dia lah. Oksigen pun dia ada ciri-ciri dia. Termasuklah fluorine. Fluorine pun adalah satu bentuk gas, tapi nama dia fluorine. Okay, so saya nak terangkan tu payah jugalah. Tak apa. Kalau saya jumpa contoh yang boleh saya relate, saya akan beritahu. Jadi dalam kepala awak sekarang ni, fluorine ni adalah satu bentuk gas juga. Sama macam oksigen, sama macam carbon dioxide. So kalau saya cakap carbon dioxide, tak ada pula orang nak tanya, Cik Nas, carbon dioxide tu apa? Kan? Sebab semua orang kenal carbon dioxide. Kan? Tapi fluorine orang jarang dengar. Macam tu. Okay. So sebenarnya fluorine pun gas juga, tapi cuma jarang je lah, kita tak jumpa sangat. So kita pergi kepada ciri-ciri chemistry dia. Okay. Tadi dah fizikal, kita nak kenal apa itu solid, apa itu liquid, apa itu gas. Awak kenal dah pun. Awak dah tahu pun. Beku jadilah solid. Bila daripada solid bawa keluar, jadi cair dia, jadi dalam liquid. Dan bila kita panaskan dia boleh jadi wap. So wap tu adalah gas. Itu semua awak dah tahu. Tapi maksud yang sebenar
Macam saya cakap tadi lah, bentuk dia, volume dia, solid macam mana, liquid macam mana, gas macam mana. Okay. So itu maksud dia, dia punya definition. So kita pergi kepada chemistry. Elemen, kita ada 3 elemen, compound, mixture. Elemen adalah elemen lah, satu zarah. Okay. Compound is compound, campuran. Mixture pun campuran. Okay. Apa yang beza compound dengan mixture, kita tengok sekejap lagi. Okay. Elemen ni dia satu bahan yang hanya ada satu jenis atom. Satu jenis dia pure, dia memang asli. Okay. Even awak beli emas 999 tu pun tak asli lagi. Okay. Dia adalah compound. Tapi kalau kata elemen, dia wajib satu je jenis dia. Contoh, oksigen, gas. So oksigen gas, itu nama dia. Dan bahan dalam dia O2, oksigen juga. Boleh jadi sama ada satu atom ataupun lebih. Macam ni, magnesium, Mg. Okay. So dia adalah elemen satu, Mg. Satu atom. Yes, Mg ni satu atom. F dengan I ni, I ni iodine lah, F ni fluorine tadi lah. So ada sebab kenapa dia berdua, ada sebab kenapa dia satu lah. Okay. Dia kalau duduk dalam keadaan satu, dia akan cari kawan dia lagi satu. Dia tak boleh berpisah. Kalau dalam keadaan bilik, suhu bilik ambient, pressure, tekanan dengan udara suhu kena dalam bilik, memang dia akan duduk macam ni lah, dua. So, bila dia dua macam ni, dia stabil. Kalau Mg, dia dah stabil lah, dia dah stabil dalam keadaan macam tu. So dia dah tak perlu kawan dia. So dia boleh wujud dalam keadaan Mg tu satu je. Okay. Kita panggil apa nama dia, saya dah lupa dah. Entahlah. Tak ingat dah nama, ada term dia. Nanti kalau saya jumpa, saya beritahu. Okay. Okay. Ini adalah semua jenis elemen yang dijumpai di dalam alam semesta kita. Sekejap, saya sabar jangan hafal. Sian korang, saya pun tak hafal. Okay. Yang terbaru dah penuh lah, sampai sini pun jumpa. Okay. Sampai sini pun dah ada. Ni yang tahun bila ni? 2001. Ni slide lama, saya ada yang baru. Okay. So ni setiap satu ni adalah elemen lah. Elemen, dia nama dia memang satu je. Sebab kita nak kenal karakteristik dia, kita perlu pecahkan dia satu demi satu. So bila kita jumpa dia dalam keadaan sekarang, contoh awak nak cari hidrogen, awak takkan jumpa hidrogen kosong. Hidrogen semata-mata tak jumpa, tak akan jumpa. Dia mesti hidrogen bercampur dengan sesuatu. Contoh paling mudah, hidrogen campur dengan oksigen jadi air. Kita nak asingkan dia tu ada cara. Malah kalau kita asing pun, kita tak boleh jumpa H21, dia mesti H2. Okay, sebab dia nak stabil. Dia kalau kita pisahkan dia, kalau dia tak stabil, dia akan cari juga kok mana pun kawan dia untuk stabil. Dalam keadaan tidak stabil, dia tak boleh nak duduk sorang-sorang. Okay, tu nantilah penerangan detail tu ada sebenarnya. Cuma untuk awal-awal ni, untuk penerangan awal ni, awak ambil pegang macam tu dulu lah. Contoh macam mercury. Kalau kata kita cari terjumpa mercury, biasanya benda-benda ni dia macam cari lombong emas lah. Contoh emas kat mana? AU emas sebelah je dengan mercury. Kita cari emas, adakah kita jumpa emas pure? Kita takkan jumpa emas tu pure. Mesti melalui proses sekian-sekian dulu. Masuk dengan ni, masuk dengan tu, cuci dengan ni, cuci dengan tu. Tu emas.
Emas putih, platinum sama juga. Okey. Samalah juga hidrogen, samalah juga ini. Ada sesetengah bahan dia boleh duduk dalam keadaan dia je seorang. Contoh saya beri besi, iron, ferrum. Boleh, tapi biasanya kalau kita jumpa dia dah berkarat dah. Berkarat tu maknanya dia dah bergabung dengan oksigen, dia dah bergabung dengan benda-benda lain. Kita jarang nak jumpa besi yang memang pure besi. Sebab tak lama pun dia jadi besi, mesti berkarat. So kalau nak elakkan berkarat, dia akan apa? Dia kena cat lah. Faham tak? Macam tu. Kita jarang nak jumpa bahan tu pure. Ya, yeah. Kenapa dengan kau itu apa? Merah. Bionita. Dengan BR tu. Tengok sini. Warna merah apa? HD yang mercury tu, kenapa HD tu dia warna merah? Ni sebab dia kat sini. Warna merah adalah liquid ni pada suhu pada suhu standard. Suhu standard ni 25 degree 101 kPa. Kalau warna merah adalah dalam bentuk liquid. Kalau warna biru, ada biru sini, dalam bentuk gas. Kalau kata dia hitam adalah dalam bentuk solid. Kalau warna ni, okey, bahan tu dia tak wujud semula jadi, kita create dengan dia. Lagi-lagi daripada radioaktif punya bahan. Okay. So menjawab menjawab soalan okay. Saya haraplah saya menjawab soalan. Takut awak tak faham. Okey, faham. Okay. So dua ni pada suhu bilik memang dalam bentuk liquid, dia tak duduk dalam bentuk solid. Okay. Yang lain mostly dia akan duduk dalam bentuk solid kalau kita bagi dia dalam duduk dia seorang macam tu lah. Okay. Contoh lithium boleh duduk seorang tapi tak lama. Ni grup ni takkan lama duduk seorang. Dia mesti bergabung dengan orang lain. Sama dengan Mg ni, mesti akan bergabung dengan benda-benda lain. Tak percaya, nanti kita akan tengok. Saya akan tunjukkan video dia meletup lah, apalah. Nanti bukan sekarang. Okay. Contoh kat belah-belah sini kan, jadi awak ada tanya fluorine tu apa, klorin tu apa, bromin tu apa. Ni iodine duduk bawah ni lah. Okay, ni grup 17. So nak baca ni adalah grup 1, 2 sampai 18. Tu grup. Kalau ada ke bawah period 1 sampai period 7. Okay, ada guna je lah dia punya nombor elektron lah, apalah semua nanti kita akan go through. So warna-warna ni boleh tengok lah. Bukan logam, semi logam, logam. Logam bukan bermaksud besi bukan bermaksud dia tu besi. Besi is iron. Logam is logam lah. So kebanyakannya adalah logam. Okay. Macam emas, logam. Emas adalah logam. Logam emas kita panggil. Silver apa? Perak. Perak ke? Yelah perak kan. Perak. Betul lah. Copper pun logam, satu bentuk logam. Okay. Dan tak semua logam boleh melekat dengan magnet lah kan. Okay. Sama lah. Okay, cuba pergi magnet dengan emas. Ada melekat magnet? Tak ada kan. So ada ciri-ciri dia lah. Okay. So tak ada orang lagi tanya kenapa dua ni diasingkan kat bawah ni. Macam mana? Jangan tanya saya. Saya tak cover sampai bawah ni. Ni nadir bumi kita panggil. Rasanya lah nama bahasa Melayu dia nadir bumi. Yang kalau siapa duduk kat Kuantan tu, ni lah ada bahan-bahan dia. Yang company apa saya pun lupa dah. Adalah. Okay, yang orang duk risau-risau sangat. Okay, sebenarnya okey je, tak ada masalah sangat lah. Okey je. Cuma nak bagi tahu contoh
bateri kereta ke, bateri handphone ke, ada bahan-bahan tu dekat bawah ni. Okay? Bahan-bahan tu wujud di bawah ni kan. So nak bagi tahunya bahan yang awak pegang tu memanglah ada bahan yang berbahaya, tapi kalau pada guna pada cara ya dan tidak bertindak balas ataupun dia berada dalam keadaan stabil, dia tidak membahayakan awak. Okay? So jangan takut dengan bahan kimia. Okay. So compound, kita tengok compound tu apa. Okay. Compound. Okay. Saya akan habis bahagian sampai ke mana mixture kot. Saya cuba, macam tak sempat je nak masuk structure. So kita tengok pada ni dululah. So nanti okay, exercise saya just sekali lalu ya. Yang mana satu elemen? H2O. H2O bukan elemen, salah. Lagi Ag, yes. Dia senang je. Nak tahu dia tu adalah elemen, dia ada dalam ni. H2O tak ada. Dia H2O dah adalah gabungan. Dia H dengan O kan. 2 H, 1 oksigen. So dia bukan elemen. Okay. So apa-apa yang ada kat sini, dia lah elemen. Kecuali nak beritahunya, Cl adalah elemen, O2 pun adalah elemen, O pun elemen. Sebab apa? Kan dah beritahu tadi, elemen ni boleh jadi sama ada dia satu atom ataupun lebih. Yang penting syarat dia adalah satu jenis. Okay, faham So kat sini ada yang satu jenis. Cl ada 2. Klorin tu ada 2. Satu jenis kan? So dia ada elemen. Oksigen memang satu jenis lah, sebab satu jenis. Oksigen 2. 2 kali oksigen. Benda yang sama, satu jenis. Dia adalah elemen lah. Okay. Sn apa? Saja je tanya. Sn tu apa? Cuba cari. Cuba cari Sn tu apa? Apa tu? Sn tu apa? Sn. Cuba cari Sn kat sini apa? Tin. So tu tin. Yang awak minum air tin, dia buat daripada Sn tu lah. Tu tin lah tu. Okay. Dululah, sekarang dah pakai aluminium kan. Kita panggil duk tin-tin lagi sekarang ni. Takkan nak panggil air aluminium, air tin lah kita panggil. Okay, yang ada negatif. Kalau yang duduk atas, dia adalah cas. Setiap bahan ni dia ada cas dia. Okay. Setiap bahan dia ada cas dia. Sebab tu dia duduk dalam keadaan kadang-kadang dia H2 dengan O, dia jadi air kan. Sebab tu stabil je. Kenapa saya cakap dia ada bahan yang dia duduk seorang? Sebab bahan tu dia dah neutral. Ada bahan yang dia duduk, dia kena rapat dengan orang. Contoh O tu dia tak boleh duduk satu. Sebab O tu adalah negatif. Dia kena ada 2. Dia berkongsi negatif tu. Baru boleh. Sama ada dia berkongsi ataupun dia ambil contoh, kalau kata satu bahan tu positif dia satu lagi bahan negatif satu. So macam tu dia boleh gabung. Contoh CO, carbon monoxide. Contoh carbon monoxide. Carbon adalah positif, oksigen adalah negatif. So dia boleh bergabung. Sebab tu dia duduk dalam keadaan stabil. Adakah dia berbahaya? Dia tak berbahaya, dia tak meletup dalam keadaan fizikal dia, tapi dia berbahaya pada badan sebab badan kita yang tersalah anggap ingat CO ni adalah oksigen. Okay. Carbon monoxide, dia punya bentuk dan juga saiz hampir sama dengan oksigen. Jadi bila dia masuk dalam badan kita, kenapa kita boleh mati? Sebab badan kita ingat dia tu adalah oksigen. Bila kita tersedut oksigen, kita tersedut CO2, CO, maka kita akan lemas. Otot-otot badan kita tak dapat oksigen. Lama-lama otak kita akan mati. Bila otak dah mati, everything stop. Terutama jantung. Okay, otak dah berhenti, jantung pun berhenti. So tak ada apa dah lah. Innalillah lah orang tu kan. Okay. Dia ada function-function lah. Bila dah masuk badan ni, dia
macam itulah. Badan kita dia tak ada makmal dalam badan kita Allah tak hasilkan badan kita ni ada makmal. Okey. Oh, oksigen masuk ke CO2 masuk? Kita tak boleh nak tapis macam tu. Badan kita tak ada. Badan kita dia tengok dari zoom in sampai bentuk zarah. Oh, ada dua bahan ni. Sama macam oksigen ni. Oksigen ni oksigen lah masuk. Dia hanya tahu tu je badan kita. Sebab tu orang boleh lemas dan mati kalau terbau CO. Tapi syarat dia lah panjang lah dan banyak lah sampai orang tu lemas lah. Kita tak rasa apa-apa. Badan kita tak rasa apa-apa. Kalau CO ni lagi bahaya je sebab kita tak rasa apa-apa. Kalau CO2 banyak dan kita duk hidup CO2 kan, CO2 ni dia besar daripada CO. Okay, saiz dia pun berbeza dengan O2. Jadi badan kita akan rasa lemas sebab kita tahu kita tak dapat CO2. Tapi CO, badan kita tak lemas sebab dia ingat tu CO. Dia ingat tu O2. Ingat oksigen. Tu yang bahaya sikit. Karbon monoksida tu lebih bahaya. Okey. Yang bawah ni apa? H2SO4. H2SO4 ni adalah satu jenis asid, sulfuric acid. Okey. So bahan ni tengok atas kepekatan dia. Kalau kepekat dia tinggi, bahayalah. So dia bukan elemen sebab dia ada H2, ada S lagi, ada O lagi. So dia bukan elemen. Okay. Nak maklum lagi satu, huruf depan wajib besar kan. Huruf belakang dia U ni kecil. So follow kat sini. M, N. Okay. Jangan huruf kecil-kecil semua kan, huruf besar semua tak ada. Dia kena follow. Okay. Dia kena follow ni. Contoh ada orang tulis kalsium, dia nak maksudkan kalsium. Tapi dia tulis C besar, A besar. Saya carilah C karbon. Kalau C besar karbon, A apa? Tak ada A kat dalam ni. So saya faham lah dia maksudkan tu si A, tapi salah tulisan dia. Okay. Bila dia tu huruf besar, dia melambangkan satu elemen lain. Okay. Contohnya macam ni, H2O. Kalau tak, kenapa tulis O dia huruf besar? Ni bukan O ni kosong ni. Dia ni mesti silap tulis ni. Okay. Macam ni, O huruf besar. Bermaksud kat sini N ni lain, O ni lain. Kalau AU, memang satu nama. Argentum. AU Argentum gold. Argentum lah. AG silver. Okay. So dia satu. Dia melambangkan satu nama. Kalau ni nitrogen, 3 oksigen. Cas. So dia adalah maksud yang berbeza. Contoh lagi, SN. S lain, kalau ada orang tulis S dengan huruf N besar, so saya akan ingat dia cakap apa? Sulfur satu, nitrogen lagi satu. So salah. Sedangkan maksud dia adalah tin, SN. Okay, tulisan patut betul. Kena hati-hatilah. Compound adalah bahan elemen tadi. Elemen ni elemen ni yang dicampurkan. Contoh dia macam H2SO4 ni lah. Macam NO3 lah. Macam H2O lah. Dia bercampur. Okay. Secara apa? Secara kimia. Chemically combined. Dia bukan physically combined. Apa tu beza pula Cik Nas? Itu yang membezakan compound dengan mixture. Nanti kita tengok. H2O, ni bahan apa? Saya pun tak pastilah nama dia apa. CO2, hydrogen chloride, acid, HCl. Ni metana, gas metana ni lah. Cik Nah, macam mana Cik Nah tahu ni gas lah, ni acid lah, ni CO2 ni gas carbon dioxide lah?
belajar kita belajar, nanti awak akan tahulah kenapa. Okay, macam mana saya tahu. Okay, so H2O. Okay. H2O, okay, bentuk dia macam tu. Kenapa Cik Nah yang ni straight. Ini bentuk macam ni. Diorang dah kaji memang bentuk dia macam ni. Okay, dia ada bentuk dia lah. Okay, so awak punya syllabus tak cover sampai tahap bentuk-bentuk tu jangan pening kepala. Nak tulis straight pun boleh, tak ada masalah. Untuk level awak sekarang lah. Okay, kalau kata akan datang awak belajar chemistry 2 ke ataupun hydrocarbon ke, tu lain cerita lah. Okay, so compound ni dia ada dua. Dah lah, compound dengan mixture beza. Compound pula ada dua. Satu molecular compound, satu ionic compound. Molecular, kita tengok pada molecular. Molecular compound adalah gabungan antara bukan logam menggunakan ikatan, nama ikatan dia adalah covalent. Okay, so apa maksud dia? Gabungan dua bahan yang bukan logam. Kat mana bukan logam? Kat mana bukan logam? Bukan logam berada di sini. Okay. Dan ya, termasuklah sedikit merah ni semi. Semi ni banyak digunakan dalam pembuatan chip komputer awak ni, handphone. Dia bukan logam lah. Dia separa logam nama dia. Separa logam. Okay, sifat dia separa logam. Dan hidrogen, ingat ni, hidrogen pun bukan logam Tapi kajian baru menunjukkan hidrogen ni boleh ada 3 ciri-ciri ni. Dia boleh jadi metal, dia boleh jadi semi metal, dia boleh jadi non metal. So kita abaikan maklumat tu dulu. Kita anggaplah dia bukan logam dulu. Okay. So gabungan bukan logam. Gabungan bukan logam bermakna dekat sini je lah. Contoh H2O, H2O. Betul lah, covalent maknanya dia adalah molecular compound. Nampak, molecular. Okay. HCl, kita dah tahu H kan. H ni memang ni. Cl duduk kat group 17 tadi ni. Ini. So betul lah, non-metal dengan non-metal. Okay. Ikatan dia menggunakan nama ikatan dia, kena ingat covalent bond. Nanti saya tunjukkan lah apa tu covalent bond, apa tu ionic bond. CO2, C memang duduk dekat kawasan non-metal. Ni O confirm lah non-metal. N, nitrogen pun duduk dalam non-metal. Cl2, O2, tu samalah. Okay. So ni ulangan tadi ni. Okay, beza dia dengan ionic compound. Ionic ni dia gabungan antara bukan logam dengan logam. Dia kena ada dua-dua. Sebelah kiri bercampur dengan sebelah kanan lah senang cerita. Contoh saya buat K campur Cl. So dia jadi ionic compound, KCl. Contoh lagi lah, KCl. Contoh lagi NaCl. Na dengan Cl kan, duduk sini. So NaCl. Okay. Samalah Ag ni silver, NO3 ni nitrate. So silver nitrate. KNO3 potassium nitrate. Macam mana Cik Nah tahu ni? Ni potassium chloride. So saya dah tahu dah, biasa dah nama benda ni, nama-nama dia. Bukan sebab saya bersyarah, tapi saya dah boleh ingat beberapa nama yang biasa. So tadi soalan dia berbalik kepada soalan first bila ada student nampak table ni. Kena ingat ke Cik Nah? Hebat ingatlah. Hebat ingatlah. Table ni diberi. Okay? Kalau hebat ingatlah. Kan ada lagu tu, nak hafal
Ada. Ada lagu tapi tak payahlah. Saya boleh cakap kalau nak ingat pun ingat benda yang biasa lah. Karbon, nitrogen, oksigen. Grup nombor 17 sampai iodine, astatin jarang orang guna. Grup 18 biasa orang sebut. Yang Grup purple tu. purple bawah ni, yang bawah. Ah, Yang bawah. ni bawah ni lanthanide dengan acetonide. Actinide ni. Acetonide, lanthanide dengan actinide ni kita jarang guna dalam silibus kita lah. Dan oil and gas pun jarang guna. Dia lebih kepada alatan-alatan elektronik. Okey. Dan juga kalau bahagian apa, bahagian radioaktif tu yang itulah dia pakailah sikit. Sebab dia ada uranium ni. Tulisan putih tu. Tulisan putih tu tadi saya dah maklum dah. Tulisan putih adalah bahan ni sintetik. Dia bukan datang dalam asal mula jadi. Buatan orang. Buat orang lain macam bunyi. Okey, dia pernah tengok cerita Iron Man tu. Iron Man yang dia cuba create satu bahan baru. Proses dia. Ya. Tu buatan lah, sintetik lah tu maknanya kan. Tapi tidaklah logik apa yang dia buat tu. Okey, sebenarnya dia macam ni tau. Okey, awak nampak uranium tak? Ni kat bawah ni. Uranium ni dia bukan warna putih ni kan. Okay. Uranium ni adalah satu bahan radioaktif. Okey, satu bahan radioaktif. Iridium bahan, tak silap saya bahan radioaktif juga. Okay, contoh ni kan. Okay. Bahan ni awak nampak ada nombor ni 92 ni. Okay. Bahan ni, setiap bahan ni dia ada half life dia tau. Oh, bukan game half life tu Saya main game juga. Half life maknanya half life untuk uranium ni dia cepat tau. Dalam masa berapa second bila dia bertindak balas, dia dah jadi sini. Kemudian dia jadi sini. Kemudian dia jadi sini. Faham tak? So setakat ni dia orang boleh jumpa bahan-bahan macam contoh promethium ni, hasil daripada tindak balas radioaktif selepas beberapa tahun, silap berpuluh tahun, silap beratus tahun, dia boleh jadi 61 punya nombor ni. Nombor ni apa maksudnya nanti kita tengok lah. Atomic number sebenarnya ni. Okay. So bila kata half life, dia separuh hayat dia jadi lain. Separuh hayat dia jadi lain. Kita panggil tu half life. Okay. So, benda tu complicated sikit lah kalau nak terang. Kalau siapa yang belajar, saya tak pasti SPM belajar ke tak half life. Saya belajar masa U tak silap saya. Okay. So tak cover kat awak, saya tak nak peningkan kepala. Okay. So bahan-bahan ni kita boleh jumpa dekat dalam alam, dalam secara natural. Mungkin dia tak duduk sorang-sorang dia lah. Contoh uranium, kalau duduk sorang-sorang dia rasa hancur lah. Okay, uranium dia tak boleh duduk sorang-sorang sebab dia radioaktif. Dia digunakan dalam nuklear punya reaktor ataupun nuklear punya warhead. Faham maksudnya? Bom nuklear. Ada tau. Siapa? Lepas tu nanti ada, Cik Nan, macam mana saya nak buat nuklear? Susah pula nak dapat uranium, payah. Jangan tanya saya macam mana saya nak buat bom. Saya tahu, malah nak tahu. Nanti ada yang buat bom. Okay, uranium ni, okay, dia ada half life dia, nanti dia akan jadi benda lain. So ada bahan-bahan macam contoh plutonium ni apa semua ni kan. So nama-nama ni, okay, nama-nama yang warna putih ni, okay, so adalah bahan sintetik yang dia tak jumpa secara semula jadi. Dia jumpa hasil daripada tindak balas sesuatu ataupun half life daripada sesuatu bahan. Macam itulah. Okay. So dia tak jumpa gali jumpa benda-benda yang warna putih ni. Nama pun tak boleh nak lebih kurang je nama kan. Unununium lah, unubibium lah, apa benda dah nama kan. So saya nak kata apa, jangan tukang bagi nama ni. Okay. So saya Nak tanya Leila tak?
tanya je, tak apa. Kenapa hidrogen duduk dekat atas sekali? Kenapa dia warna kuning kawan-kawan dia je? Okay. Kuning tu dia tak ada nama kat sini kat sini tak ada warna kuning kan. Okay. Kuning tu dia reflect kepada warna dekat-dekat hijau ni, dekat-dekat sini antara karbon dengan hidrogen ni. Bermaksudnya dekat situ dia dikenal pasti sebagai non-metal lah. Tapi pada kajian yang dah ditunjukkan, dia ni ciri dia pelik. Ciri untuk hidrogen ni ada 3. Dia boleh jadi metal, dia boleh jadi semi metal. Jadi dia orang tak tahu nak letak warna apa, so dia letak warna kuning lah. Nak membezakan dengan yang lain lah. Okay, dia faham itu satu. Dan kenapa dia duduk kat pertama? Okay, kenapa dia duduk kat pertama? Saya boleh bagi 2 reason lah. Hidrogen adalah bahan paling banyak dalam alam semesta kita, malah dalam matahari sekalipun. Okay? Dalam matahari hidrogen banyak. Dialah sumber punca kenapa matahari tu masih lagi membakar lah. Selain daripada kuasa Allah lah Saya cakap dari segi saintifik okay? Jangan menidakkan agama kita So secara asas dia adalah bahan yang paling ringan, yang paling banyak dalam badan awak sekalipun. Dia adalah paling banyak. Badan awak kalau saya pecah sampai boleh dapat atom, hidrogen lah paling banyak. Okay? Selain daripada karbon. Tak percaya, awak bakar diri awak sampai hangus, warna hitam kan? Tu karbon lah. Jangan pergi bakar pula saja, contoh. So hidrogen ni adalah benda paling ringan. Elektron dia adalah 1. Ini merujuk pada nombor atom. Nombor atom adalah bersamaan dengan nombor elektron. Jadi nombor 1. Elektron yang seterusnya dia jumpa nombor 2. So number dia duduk kat sini. Kemudian dia turun ke bawah, nombor 3. Maknanya elektron dia ada 3 di situ. So bukanlah bermaksud nombor ni merujuk pada elektron semata-mata, tidak. Tapi boleh kata macam itulah. Itu adalah pembelajaran next nanti. Awak akan kenal pasti bacaan periodic table ni macam mana. So kawan awak punya soalan ni advance lah, dia ke depan. Kenapa dia nombor 1? Dia paling banyak dalam alam ni, dan dia paling ringan sebab elektron dia 1 saja. Okay? So harap menjawab lah. Menjawab ke? Dapat je. Dapat. Sama-sama. Okay, so nama ikatan ni adalah ikatan yang saya cakap antara metal, logam dengan bukan logam. Okay, adalah ikatan ionik. Kenapa ikatan ionik? Kerana dia bergabung berdasarkan cas. Contoh saya boleh bagi adalah Cl ni adalah Cl negatif 7. Macam mana saya tahu negatif 7? Nanti kita akan belajar. K adalah positif 1. So tak rupa positif lah. Okay. Sorry. K positif 1, Cl negatif 1. Sorry, bukan 7. So bila positif campur negatif, dia macam magnet lah, kan? South dengan pole, South pole dengan North pole kan, dia tertarik sesama mereka. Bila perjumpaan antara metal dengan non-metal, dia ikatan dia menggunakan cas, yang mana ikatan tu kita panggil sebagai ionik. Kalau covalent, ikatan dia adalah lebih kepada perkongsian. Okay? Contoh C, karbon adalah, tak silap saya, positif 4. Nanti saya betulkan kalau saya salah. Oksigen adalah negatif 2. Okay? So dia ada cara dia kenapa dia berkongsi. Sebab tu dia ada O ni kena ada 2. So baru cukup 4 kan. So dia berkongsi elektron, dia bukannya bagi.
So itu maksud dia akan datang awak akan belajar. Kenapa tu? Okay. Dia nampak macam sama. Macam sama. Ni 4 ni 2 sama je Cik Nas dengan Ioniq ni. Okay. So dia bukannya dia kena tengok pada ikatan dia. Contohlah saya bagi kat sini saya tunjuk contoh. Dia 1 2 3 4. Ni elektron, saya tunjukkan elektron. Okay. So bila ada oksigen O, dia 1 2 3 4 5 6. Ada satu lagi O kat sini, 1 2 3 4 5 6. Hopefully nampak lah. Okay. So dia akan jadi ikatan dia macam ni. Yang dia perlukan nombor 8. Nombor 8, octet number kita panggil. Sebab tu saya cakap benda ni depan lagi, nanti awak akan belajar. Okay. Nombor 8. Nombor 8 adalah nombor stabil bagi atom ni. Okay. Kenapa? Nanti kita tengok pada pembelajaran minggu depan lah, minggu akan datang lah. Okay. So 1 2 3 4 5 6 7 8 ni, 2 ni akan duduk kat sini. Ni dah tak ada. Yang ni pun sama, duduk sini. So dia kongsi, dia berkongsi. Dia akan jadi macam tu. Yang ni akan duduk sini, dia akan jadi straight macam ni. So nampak dalam bentuk dia macam ni lah. Okay. Dia berkongsi, dia tidak memberi ataupun menerima. Kalau Ioniq, dia memberi dan menerima. Contohnya K ni, dia perlukan satu lagi elektron untuk dicapai nombor 8. Dan Cl ni pula dia terlebih. Dia ada terlebih. Macam ni. Betul lah. Ni terlebih, ni kurang. So Cl ni dengan rela hati memberi elektron tu kepada K ni, dan K ni menerima dengan bukaan sebab dia memang memerlukan satu. Dia macam tu. Dia cara perkongsian ikatan tu lain. So nanti kita akan tengok lah secara detail. Okay. So ni molekular, ni Ioniq. So kalau awak boleh nampak, dalam Ioniq dia ada dua. Satu non-metallic, satu metallic. Non-metallic ni biasanya anion, metallic biasanya cation. Ni positive charge, payah nak lukis. Positive charge, ni negative charge. Kalau yang ni dia tak kisah charge. Dia tak kisah charge, asal dia boleh kongsi. Okay. Sebab tu dia tak perlu metal ke non-metal ke, dia perlukan sesama dia je, non-metal dengan non-metal. So non-metal, non-metal, settle. Okay, ikatan dia. So nanti kita tengok exercise tu next week. Next week pula, esok lah kelas. Next class maksud saya. Okay. So yang ni kita tengok mixture dibahagikan kepada dua. So saya akan terang balik lah esok. Ada homogeneous dengan heterogeneous. Apa beza dua-dua tu? Homogeneous ni senang cerita, awak ambil perkataan homogeneous. Homogeneous ni adalah sama jenis. Okay, sama jenis, so uniform. Kalau heterogeneous adalah non-uniform. Okay, so nanti kita tengok lebih detail lah apa beza. Apa tu mixture? Apa beza mixture dengan campuran? Mixture ni, mixture adalah campuran kan. Compound ni apa pula? Apa beza compound dengan mixture? So kita akan tengok pada next class. So saya rasa kita kena habiskan pada hari ni kat sini saja dahulu. Okay, kita akan tengok beberapa video pada next class lah, berkenaan dengan apa yang kita dah belajar dengan apa yang awak akan belajar.